Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sedikit berjumpa. InsyaAllah kita akan sambung surat 361, muka surat 361, Suratul Furqan, ayat yang ke-12. Ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Terjemahan ke-12. Apabila neraka itu mereka melihat dari tempat yang jauh, kedengaranlah mereka suara marahnya yang menggelegak dan mengeluh. Wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin. مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Terjemah ke-13. Dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sempit di dalam neraka itu, dengan keadaan mereka dibelenggu, menjeritlah mereka di sana meminta sejenis kebinasaan yang melepaskan dari azab itu. La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Terjemahan ke-14. Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit meminta pada hari ini sejenis kebinasaan sahaja, tetapi mintalah kebinasaan sebanyak-banyaknya, kerana azab yang menunggu kamu di sini banyak jenisnya. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. كانت لهم جزاء ومصيرا. Terjemahan ke-15. Bertanyalah kepada mereka, adakah azab seksa neraka yang demikian itu lebih baik atau syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, syurga yang sedia diuntukkan bagi mereka sebagai balasan dan tempat kembali. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Terjemahan ke-16. Mereka beroleh di dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki, mereka pula kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah satu janji yang dijamin oleh Tuhanmu, lagi yang dipohon dan dituntut dalam doa masing-masing.
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل Terjemahan ke-17. Dan ingatkanlah hari Tuhan menghimpunkan mereka yang kafir dan makhluk-makhluk yang mereka sembah yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia bertanya kepada makhluk-makhluk yang telah dipuja dan disembah itu, kamukah yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka yang sesat jalannya? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Terjemahan ke-18. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami. Sudah tentu tidak patut bagi kami mengambil sesiapa pun yang lain daripadamu sebagai pelindung yang disembah, dan tidak patut juga kami menyeru orang menyembah kami. Tetapi Engkau, wahai Tuhan kami, telah melimpahkan kemewahan kepada mereka dan kepada datuk neneknya, sehingga mereka lalai dan cuaikan ajaran agamamu, dan menjadilah mereka kaum yang binasa. Faqad kadzabukum bima taqulun fama tastati'una sarfan wala nasra. Wa man yadhlim minkum nudhiqhu 'adaban kabira. Terjemahan ke-19. Maka dikatakan pula kepada golongan itu, sesungguhnya mereka yang kamu puja dan sembah itu telah mendustakan dakwaan kamu bahawa mereka yang menyesatkan kamu. Oleh itu kamu siapa yang berlaku zalim di antara kamu, wahai umat manusia, dengan kekufuran atau maksiat, kami akan merasakannya azab seksa yang benar. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kulun at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan
kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan orang-orang yang tentu makan minum dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain, supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar menghadapi ujian itu. Dan ingatlah, adalah Tuhanmu sentiasa melihat akan keadaan makhluk-makhluknya. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita melihat sedikit tafsiran dan ulasan daripada Datuk Seri Syah. Ayat yang kita ambil pagi ini sambungan pada ayat sebelumnya. Ada 3 tema, ada 4 perkara yang Allah Ta'ala sebut, dan ini suatu perkara yang menyentuh soal beriman dengan perkara sam'iyat. Sam'iyat ni benda yang kita tak boleh kaji dengan mata, cuma kita boleh beriman kerana Nabi beritahu, kerana Allah beritahu. Kalau Allah tak beritahu, kita pun tak tahu. Ini perkara termasuklah beriman dengan hari akhirat. Ayat yang atas ni Allah Ta'ala sebut tentang cerita-cerita bagaimana bentuk azab neraka. Na'udzubillah. Neraka ni sebagaimana juga dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut bila seseorang itu, na'udzubillah, nak dicampakkan ke neraka. Neraka ni makhluk. Neraka ni makhluk. Dia boleh bercakap, boleh buat apa yang diperintah oleh Allah. Ayat awal ni Allah sebut bila neraka tersebut nampak seseorang yang akan diazab, neraka dia bertempik marah, menggelegak, mendidih kerana terlalu marah. Na'udzubillah. Api ni kalau kita pergi dengar, kita pergi rapat dengan dia, api yang besar ni, kita takut dengan bunyi api tu. Bunyi dia marah, bunyi itu seolah-olah dunia kita dengar api yang besar ni, kita rasa macam api itu nak terekam. Akhirat demikian juga. Allah kata neraka ni, bila Allah Ta'ala nyalakan neraka, na'udzubillah, dia nampak saja orang yang kafir yang tak beriman tu menggelegak dia, tak sabar-sabar dia nak terekam, nak azab ahli neraka tersebut. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah sebut bila neraka tu melihat mereka daripada jauh, bukan nampak dekat, jauh ternampak dah. Sebab ahli neraka ni di akhirat besok, setiap manusia tu ada tanda dia. Ada tanda dia. Tanda ahli syurga, tanda neraka, ada tanda masing-masing. Dan bila neraka tu nampak, maka sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kamu akan dengar dia menggelegak, mendidih, wa zafira. Dia mengeluh tu bukan makna mengeluh macam manusia, tak. Mengeluh kerana pasal apa manusia ni tak takut pada neraka Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu atas dunia lagi. Wa iza ulqu minha makanan dayiqa. Dan bila dihuman ke tempat neraka yang sempit. Kenapa Allah Ta'ala sebut neraka yang sempit? Padahal neraka ni luas. Neraka ni sangat luas. Dan tetapi manusia bila diazab neraka tersebut, maka neraka ni macam-macam bentuk keadaan. Bila kita diazab duduk tempat yang sempit, kita tak salah azab dah. Kita tak diazab tapi duduk tempat sempit, kita dah tak selesa. Bayangkan diazab di tempat yang sempit, tak ada tempat nak lari. Bila tempat tu luas, kita boleh berjalan, kita boleh panjat, tapi bila sempit, nak bergerak pun tak boleh. Itu nak gambar betapa gambaran azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Dan Allah Ta'ala sebut, menjeritlah mereka minta pertolongan. Da'u hunalika subura. Mereka bertempik minta supaya azab tu dihilangkan. Tapi dengan cara Allah Ta'ala bawa satu azab yang lebih besar daripada apa yang dia rasa. Ginilah, atas dunia, bila kita sakit sangat, ada orang minta mati. Ya Allah, matilah dia, ya Allah. Matilah aku, ya Allah. Sebab dia rasa bila dia mati, maka habislah sakit tu. Kan? Sakit dunia berakhir dengan mati je. Bila mati, habis. Akhirat ni, ahli neraka tu minta, ya Allah, matilah aku, ya Allah. Kerana tak tahan sangat. Waktu di padang mahsyar, dia diseksa. Dia minta segerakan hisap
Sebab dia tak tahan daripada mahsyar. Padahal bila dihisap dia masuk neraka lagi berat daripada mahsyar. Bila masuk neraka dia minta, ya Allah habiskanlah. Tapi Allah Taala menempelak, la tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. Kamu jangan minta satu je. Ya Allah, lepaskan aku daripada sakit ni ya Allah. Padahal azab neraka tu banyak. Allah Taala perli, ya. Allah Taala menempelak, dia kata, pasal aku minta satu, mintalah banyak sikit. Ya. Ini cara Allah Taala menempelak, ya. Minta satu. Ya Allah, kepala aku daripada dahaga sangat ya Allah. Allah kata jangan minta dahaga je, minta semua sekali lah. Sebab neraka ni bukan sahaja dahaga, panahnya, sakitnya, deritanya, macam-macam benda. Ya, ini cara bagaimana Allah Taala menempelak kata-kata tersebut. Ya, qul azalika khairun am jannah. Allah Taala tanya kepada neraka. Ya, cuba kamu fikir. Ini satu lagi kalimah, mana lebih baik kamu diazab ataupun masuk syurga Allah Taala? Soalan ni sebenarnya soalan yang tak payah ditanya. Ya, tapi Allah Taala menempelak dengan tanya supaya manusia fikir. Ya, sebab manusia memilih jalan. Kita ni pilih jalan, nak syurga ke nak neraka. Kita yang pilih. Ya, manusia dibalas dengan apa yang dia buat. Ya, Allah Taala tidak zalim pada manusia. Jadi dia pilih neraka, maka Allah menempelak, apakah neraka yang kamu pilih tersebut lebih baik daripada syurga yang kekal abadi. Ya. Sedangkan syurga tu lahum fiha ma yasha'una khalidin. Mereka beroleh dalam syurga itu nikmat yang kekal. Nikmat tu kekal. Nikmat sedap makan atas dunia, masuk mulut sampai halkum, hilang sedap dia. Akhirat kekal nikmat tu sampai kita dalam perut pun sedap lagi. Ya, kekal nikmat tersebut. Dan kekal ni, orang muda dia tak pernah tua-tua, dia sihat, dia tak pernah sakit-sakit, ya, dia kuat, dia tak pernah rasa lemah. Tu syurga. Ya, syurga ni, ahli syurga ni dia muda, tak akan tua. Ya, pernah Nabi SAW jumpa seorang makcik yang tua. Ya, makcik ni kata, ya Rasulullah, tolonglah doa supaya saya ni masuk syurga. Nabi kata, orang tua tak masuk syurga makcik. Ya, orang tua tak masuk syurga. Menangis makcik ni. Ya, setelah dia reda, Nabi kata sebab dalam syurga tu semua orang muda-muda. Siapa-siapa tua masuk syurga jadi muda semula. Ya, bukan makna makcik ni tak boleh masuk syurga sebab dia tua, tak. Tapi semua orang tua masuk syurga umurnya antara 30 ke 40 tahun. Umur ahli syurga. Ya, umur ahli syurga ialah 30 ke 40 tahun. Zaman paling sedap atas dunia ni hidup umur 30 ke 40 tahun. Ya, zaman paling sedap. Yang paling tak sedap sekali naik 60, 70, 80, 90, makin tak sedap, makin tua, sakit makin mari. Ya, yang ni pun tak payah minta doa, dia mari sendiri. Ya. Kemudian pada akhirnya Allah Taala sebut, ya, pada hari Allah Taala himpunkan wa ma ya'budu min dunillah fa yaqul. Allah Taala himpunkan manusia dan apa disembah oleh makhluk. Ya, ada orang sembah pokok, Allah Taala bawa pokok tu. Allah ada semua berhala, Allah bawa berhala tu. Lalu Allah Taala tanya, kamu ke berhala menyesatkan manusia hingga dia tak sembah aku, tak sembah Allah? Lalu kata berhala-berhala, batu-batu, pokok-pokok yang manusia sembah ni, dia kata, ya, tidak patut bagi kami suruh manusia sembah kami. Ya. Sebab pokok ni makhluk Allah. Pokok, gunung, tanah, batu yang dia sembah tu, dia makhluk Allah. Kalau boleh bercakap, dia kata, kamu jangan sembah aku bukan Tuhan. Sembahlah Allah kerana Allah tu Tuhan. Tapi batu tak boleh bercakap, pokok-pokok tak boleh bercakap, ya, maka manusia sembah benda tersebut. Akhirat besok Allah Ta'ala hidupkan yang menyembah dan yang disembah. Maka Allah Ta'ala tanya pokok-pokok yang orang sembah ni, kamu ke suruh manusia ni sembah kamu? Lalu kata pokok, tidak ya Allah, maha suci engkau ya Allah, tidak layak bagi kami suruh manusia sembah kami, kerana yang layak sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, faqad kazzabukum bima yaqulun. Ya, tapi pada hari itu kata Allah Taala, sungguhnya mereka, ya, yang kamu puja, yang sembah itu telah pun mendustakan dakwaan kamu. Ya, kata maknanya di akhir dunia dia kata kami dah beritahu tapi mereka mendustakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang, ya, pada bab yang ketiga. Yang akhir, yang keempat ni tajuk yang keempat ialah tentang wa ma arsalna min qablaka min rasulin. Allah kata kami tidak utuskan mana-mana rasul-rasul, ya, sebelum wahai Muhammad,
melainkan rasul-rasul ni la yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Orang Yahudi musyrik Mekah dia kata, ya Muhammad, kalau Allah nak hantar rasul pada kami, takkan hantar manusia macam kami, makan macam kami, berjalan di pasar macam kami. Ya, maka ayat ni turun beritahu bahawa semua nabi-nabi, rasul-rasul Allah utuskan kepada manusia, dia makan. Sebab dia manusia. Rasul ni macam kita lah. Bukan besi, bukan kayu, bukan tembaga, bukan malaikat, dia manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ayat lain Allah sebut. Telah datang pada kamu rasul daripada kamu. Jadi bila rasul tu daripada kita, dia makan, dia jalan pasar, dia kata. Ini menempelak kata-kata puak-puak Quraisy. Dia kata, ya Muhammad, kalau Allah nak hantar pada kami rasul, Allah hantar yang tidak makan, yang tidak minum, yang tak pergi pasar, yang tidak kahwin. Ya, maknanya malaikat lah. Ya, malaikat. Ya, sepatutnya je rasul tu malaikat. Dalam ayat Allah kata apa dia? Kalau Allah hantar malaikat, dia kata macam mana kami nak ikut, dia tak makan macam kami, dia tak kahwin macam kami, ada saja alasan. Ya, macam sekarang lah, buat apa pun yang tak betul, semua tak betul. Buat macam ni pun tak betul, tak buat tak betul, buat pun tak betul. Jadi puak-puak musyrikin Mekah tu dia menafik. Jadi Allah dia sebut demikian, Allah Taala menafikan, menyebut semua rasul-rasul Allah hantar. Ada hadis lain, Nabi kata semua rasul bela kambing. Tak ada seorang rasul yang tak bela kambing. Semua rasul-rasul menternak kambing. Ya. Saya tak jumpa hadis rasul-rasul bela ayam daging, tak ada. Semua bela kambing. Ya. Dan dibahas oleh para ulama dalam banyak. Semua rasul-rasul kata la yaqulu ta'ama yamshuna fi aswaq. Dia makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atubsirun. Dan Allah jadikan manusia sekumpulan dengan kumpulan lain saling bertelagah, saling bermusuh, saling fitnah. Fitnah ujian. Ya, ujian. Kadang-kadang harta ujian, anak pinak ujian Allah. Ya, pangkat kebesaran ujian Allah. Ya, hidup senang ujian Allah, sakit ujian Allah. Kita orang Melayu dengan orang Cina jadi ujian Allah. Cina dengan India ujian. Cina sama Cina, Melayu sama Melayu jadi ujian. Ba'dukum li ba'din fitnah. Sebahagian kita jadi fitnah kepada kawan-kawan. Yang fitnah kita ni bukan orang tak kenal kita, orang kenal kita. Kadang-kadang yang paling dekat dengan kita yang fitnah pada kita. Ya, bukan yang doa mereka tak pernah kita, bukan kenal kita, tapi dekat kita. Di ba'dukum li ba'din fitnah. Ya, sebahagian kita sebahagian lain menjadi fitnah, ujian Allah. Fitnah mana ujian Allah. Ya, atubsirun, tidak akan perhati. Allah suruh kita perhati. Pasal apa jadi macam ni? Mungkin hubungan kita tak baik dengan dia. Ya, tak baik tu cek punca apa dia? Punca tak beri salam je sebenarnya. Ya, punca tak beri salam. Nabi kata sebarkan salam, sebarkan salam. Sebarkan salam, jumpa beri salam, tak jumpa kirim salam, sebarkan salam. Salam tu sebenarnya mengikat kita supaya dia tak buruk sangka, kita tak buruk sangka dengan dia. Tapi bila salam tak ada, jumpa hai gitu je. Ya. Jadi ujung ada satu hadis panjang, dia berkata, kalau kamu nak semua ni, sebarkan salam di kalangan kamu. Ya, jadi ya, wa kana rabbuka basira, Allah Taala melihat segala perbuatan makhluk-makhluknya. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat manfaat dengan apa yang kita baca. Dan pada pagi ini Allah Taala menjauhkan kita daripada kemurkaan dan azabnya di akhirat. Wallahu a'lam. Allahumma salli